Okay. Is everybody in? Yeah, hi. Okay. Everybody is in. So how many people do we have now? Okay, hello everybody. Selamat malam. Apa khabar semua? Okey, hari ini, malam ini kita bersama dalam sesi bersama saya Cikgu Azmi dan saya akan bersama dengan anda semua pada malam ini hingga jam 9.45 malam dan tujuan kita bersama adalah untuk kita belajar cara-cara bagaimana kita boleh mencantikkan lagi slide PowerPoint kita ya. Nah, ini adalah satu perkara yang amat penting sekali kerana pada hari ini apabila kita mengajar, apabila kita menyampaikan taklimat, apabila kita membuat pembentangan, kita tidak boleh lari daripada menggunakan PowerPoint. Wajib guna PowerPoint. Tetapi malangnya ramai orang tidak pandai menggunakan PowerPoint dengan betul. Jadi hasilnya adalah PowerPoint yang hambar, PowerPoint yang membosankan dan ini menjadikan penyampaian kita juga turut menjadi satu penyampaian yang bosan dan juga hambar. Jadi adalah penting untuk kita belajar cara bagaimana kita boleh mencantikkan PowerPoint kita. Jadi hari ini kita bersama sehingga jam 9.45. Jadi jika ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan saya pada malam ini, jika anda ingin bertanyakan apa-apa soalan, maka anda boleh bertanya, mudah saja caranya. Caranya adalah untuk anda mengangkat tangan dan memberi isyarat bahawa anda ada soalan yang anda nak bertanya dan saya akan memberi laluan kepada anda untuk bertanya soalan. Okey, jadi ingat ya, ada soalan, terus angkat tangan dan saya akan bagi laluan kepada anda. Jika anda tidak mengangkat tangan, saya tak nampak. Jadi bila saya tak nampak, minta maaflah. Mungkin saya tidak memberi laluan kepada anda. Bukannya saya ni sombong, bukannya saya tidak mau memberi anda laluan untuk menjawab soalan, tetapi saya tidak tahu dan tidak nampak yang anda sudah memberi isyarat untuk bertanyakan soalan. Okey? Satu lagi cara, anda juga boleh menaik soalan anda dalam chat box, tetapi ada masalah juga kerana saya tidak melihat apa yang anda tulis sepanjang masa sebab saya nak mengajar. Jadi kalau anda menulis soalan dalam chat box, saya akan melihatnya tetapi tidak secepat yang mungkin ya. Jadi ada masa nanti saya akan lihat dan saya akan tengok dan saya akan jawab. Okey? Kalau nak terus angkat tangan dan saya akan beri laluan kepada anda. Okey? Jadi bertenang. Jadi saya akan mengajar sehingga jam 9.45. Jika sambil saya mengajar ini anda nak berehat, anda nak minum kopi, nak minum teh, nak makan biskut, makan aiskrim, silakan ya. Dan lagi bagus juga jika sambil saya mengajar ni anda juga memberi sokongan kepada saya. Beri dorongan kepada saya. Beri sokongan macam mana? Tolonglah on camera jadi saya tahu saya bercakap dengan manusia yang nyata, yang benar, yang hidup. Lagi pula kita sekarang dalam bulan Hungry Ghost kan. Jadi kalau anda semua tak on camera, saya tak pasti anda ada di sana ke ataupun tidak.
Ni saya nampak Meme, bagus. Jadi Meme ada mendengar saya, Nur pun ada mendengar saya. Kalau tak ada orang pasang kamera, saya takut saya cakap seorang-seorang ni, siapa yang mendengar? Hungry Ghost ke? Kan? Okey, jadi kita akan bersama. Okey, baik. Saya nak berkongsi slide saya lah ya. Okey, jadi saya nak berkongsi slide saya. Slide saya, ya betul. Slide saya. Okey, bagus. Jadi saya memulakan sesi ini dengan bertanyakan khabar kepada anda semua, Wira dan juga Sri Kandi, superheroes of real skills ya. Apa khabar semua? Okey, jerit-jerit je lah kat tempat duduk tu ya, sebab tak boleh on kamera, tak boleh on mikrofon ya. Okey, saya pasti anda semua sihat-sihat dan tenang-tenang belaka ya. Okey, jadi saya memanggil anda semua superheroes, Wira, Riskills kerana anda lah nadi yang menggerakkan Riskills. Ya, kita berada di sini, saya mengajar kerana ada permintaan, kerana anda memintanya. Kalau anda tidak memintanya, maka tidaklah saya mengajar pada hari ini. Ya, semua yang berlaku pada dalam organisasi kita, Riskills ni adalah untuk anda. Kerana anda adalah Wira kami. Okey? So, seterusnya pula, ya, jadi ini biasalah ya, saya nak bagi contoh-contoh slide, contoh-contoh yang bagus, contoh-contoh yang membosankan. Ini adalah antara contoh-contoh yang tidak baguslah ya. Tengok, kata nak tunjuk cara mudah untuk mencantikkan slide PowerPoint. Tetapi tengoklah gayanya amat membosankan. Kenapa amat membosankan? Kerana tidak ada gambar, dia punya tulisan dia membosankan. Very plain. Jadi kita tak naklah buat slide kita macam ni ya. Nak cantik. Tengok macam ni cantik kan? Ya, nanti saya tunjuk macam mana caranya nak buat slide yang macam ni. Okey, ini satu lagi contoh. Lebih baik, menarik, tetapi masih tidak begitu menarik ya. Boleh kita perbaiki untuk menjadikan ianya lebih menarik. Ini lagilah. Dia tulisan satu macam tu je. Lepas tu dia harap orang akan bagi tumpuan dan tengok. Ini tak pasti pasti tidak akan berlaku ya, kerana ianya membosankan. Jadi orang akan mula main handphone, orang akan tengok TV, orang akan main dengan kucing, orang akan tidur dan sebagainya ya. Ini adalah contoh yang lebih baik, menarik kan? Ya, ini adalah satu contoh yang saya buat. Tak sampai 3 minit pun saya buat. Cepat dia saya buat. Ya, nanti saya tunjuk cara dia bagaimana. Nak belajar tak macam mana? Nak kan? Okey, ngangguk-ngangguk pun boleh jugalah. Saya suka. Okey, ini satu lagi contoh slide yang saya buat. Menarik juga, berwarna-warni dan juga ada tulisannya terang dan mudah dibaca. Ini satu lagi contoh. Ini pun tak sampai 3 minit saya buat. Gunakan PowerPoint. Kerana PowerPoint ada fungsi yang boleh membantu kita untuk mencantikkan slide kita. Percaya ataupun tidak, ia ada. Ya, dan kita boleh petik saja dan fungsi itu akan membantu kita untuk mencantikkan slide kita. Ini pun satu lagi contoh. Semua ni cepat dia saya buat. Menarik kan? Nanti saya akan tunjuk secara live bagaimana saya mencantikkan slide kita. Okey? Ini adalah poster promosi saya yang Ken telah sediakan dan dihantar ke sini dan ke sana ke merata pelosok dunia. Dan tajuknya seperti yang telah disebut di situ adalah cara mudah, bukan cara susah, cara yang mudah untuk kita mencantikkan slide PowerPoint. Okey. Jadi PowerPoint. Kalau kita tak pandai menggunakan PowerPoint, maka PowerPoint akan amat membosankan kita. Jadi, bila membosankan, mulalah kita menguap lah, ada yang menangis lah, ada yang tidur lah, ada yang kacau kawan lah, ada yang makan lah, ada yang bercakap-cakap lah, ada yang main handphone lah dan sebagainya. Kerana PowerPoint-nya amat membosankan. Kalau kita yang menjadi presenter, kalau kita yang mengajar, kalau kita yang menyampaikan taklimat, contohnya saya mengajar ataupun saya menyampaikan satu taklimat jualan kepada Meme dan juga Noh, kan?
Jadi kalau slide saya membosankan, maka nak bagi tumpuan ataupun tutup mata. Mana satu? Nak bagi tumpuan ataupun nak tutup mata? Betul. Pastilah kita akan tutup mata. Letak tangan, letak apa tu, kepala kita di tangan dan sebagainya, kan? Membosankan. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok di sekolah ada PDPR. Jadi budak-budak tak pergi sekolah, dia belajar di rumah guna Zoom, guna PowerPoint. Cikgu banyak mengajar guna PowerPoint. Tapi banyak budak tak nak on camera. Banyak budak lari. Banyak budak main dengan kucing. Banyak budak tidak mahu bagi tumpuan. Kenapa? Sebab cikgu mengajar cara membosankan. Jadi saya ada satu soalan nak bertanya. Kalau kita cikgu, kalau murid tidur, siapa yang salah? Salah siapa? Kalau kita cikgu, murid yang tidur, salah siapa? Cikgu lah salah. Tapi apa cikgu selalu buat? Cikgu marah murid kan? Cikgu marah murid kan? Jadi cikgu marah murid. Tapi sebenarnya bukan salah murid. Cikgu tu yang salah. Sebab cikgu tu tak pandai mengajar. Cikgu tu membosankan. Sebab tu murid tu tak bagi tumpuan. Jadi salah cikgu. Jadi bila kita pula di pejabat, bila kita menyampaikan satu pembentangan yang membosankan audiens kita, salah siapa? Kita nak marah audiens ke? Oi, bangun! Kenapa awak tidur? Tu tak boleh. Tak boleh. Kerana bukan salah audiens tidur. Tapi salah presenter yang tak pandai untuk present. Presenter yang tak pandai menggunakan PowerPoint yang menarik. Oleh kerana itu, audiens pun tidur. Salahkan diri sendiri. Kalau kita salahkan diri sendiri, kita akan mengambil langkah untuk kita perbaiki. Kalau kita tak salahkan diri kita sendiri, kita salahkan murid, salahkan audiens, salahkan staff kita tidur, maka kita sampai bila-bila pun kita tak betulkan kesilapan diri kita sendiri. So, kita kena mula dengan membetulkan kesilapan diri dengan kita mengenal pasti kesilapan itu adalah kesilapan diri kita sendiri. Kemudiannya kita mengambil langkah untuk kita perbetulkan supaya audiens kita tidak tidur, supaya murid kita pun tidak tidur dan semua memberi tumpuan kepada apa yang kita sampaikan. Okay, so the journey starts with yourself. Jadi kita mesti tahu yang kita sebenarnya melakukan kesilapan itu. Okey? Ya, jadi oleh kerana itu, kalau kita membuat pembentangan, ada pelbagai unsur yang kita perlu beri perhatian. The presentation, the delivery, penyampaian dia, suara dia, kandungan dia dan satu unsur yang juga penting adalah PowerPoint, slide PowerPoint dia ya. Jadi hari ini saya tidak mengajar tentang cara menyampaikan, saya tidak nak mengajar tentang suara ataupun cara kita menyusun hujah-hujah kita, konten kita, tetapi pada malam ini saya nak mengajar cara bagaimana kita boleh mencantikkan PowerPoint kita dengan cara yang mudah. Okey. Jadi bagaimana caranya? Sekejap ya. Okey, jadi kita tidak mahu PowerPoint yang membosankan, mengantuk, okey? Dan banyak juga kita dengar cerita-cerita yang menggerunkan di pejabat-pejabat. Orang kata death by PowerPoint. Jadi bila bos panggil, contohnya dia panggil, Meme, panggil staf semua kumpul di pejabat, di bilik mesyuarat. Saya nak bagi taklimat. Aduh, bos kita nak bagi mesyuarat, pagi meeting, bosannya, ya bosannya kan. Semua tidak mahu pergi mesyuarat sebab membosankan. Tapi tak boleh lawan bos kan. Jadi kena juga pergi ke bos. Itu dia kata death by PowerPoint. Sikit-sikit kita mati. Setiap minit kita hadir mesyuarat, kita dengar bos kita cakap, lagi kita mati. Setiap minit mati, setiap minit mati. Death by PowerPoint. Okay? Jadi kita tidak mahu death by PowerPoint. Death by COVID pun tak mau, mati macam mana pun kita tak mau, okey? Okey, jadi hari ini kita menggunakan PowerPoint di mana-mana, sini guna, sana guna, mana-mana pun kita guna PowerPoint. Kita tak boleh lari menggunakan PowerPoint. Dulu
Masa saya mula bekerja tahun 90-an, kita belum mula lagi PowerPoint, boleh lari lagi. Maksudnya macam mana? Kita boleh bagi meeting, kita boleh buat meeting, kita boleh buat mesyuarat tanpa guna PowerPoint. Sebab masa tu belum ada PowerPoint lagi. Tapi bila masuk tahun 2000, 2005 ke atas, kita tak boleh lari. Semua meeting mesti ada PowerPoint. Semua setiap kali bila kita mengajar, mesti guna PowerPoint. Kalau tak ada PowerPoint, orang ingat kita ni tak hebat ataupun bodoh ataupun tak pandai. Jadi kena guna PowerPoint. Tapi sebenarnya tak payah guna pun tak apa. Kalau kita boleh menyampaikan tanpa menggunakan PowerPoint, boleh juga. Kan? Tetapi dah menjadi satu kemestian kerana semua orang guna. Okey? Jadi oleh kerana itu, oleh kerana kita guna PowerPoint sini sana dan mana-mana pun guna PowerPoint, kita pun kena belajar. Tak pandai pun kita kena belajar. Ya, dulu nak buat PowerPoint yang cantik susah, tetapi sekarang nak buat PowerPoint yang cantik mudah sahaja. Dan saya akan tunjuk caranya bagaimana kita boleh buat semudah ABC, semudah 1, 2 dan 3. Okey. Jadi ada 5 tips yang saya akan berkongsi dengan anda ya. 5 tips yang saya akan berkongsi dengan anda, cara-cara bagaimana kita boleh mencantikkan slide kita. Jadi yang pertamanya, kurangkan teks. Reduce your text. Okay? Tolong. Kerana kebanyakan daripada orang bila menggunakan PowerPoint terlalu banyak teks. Kalau cikgu, kalau pensyarah, lecturer dekat universiti lagilah teruk. Dia akan copy, dia akan photostat, dia akan scan buku, letak buku dekat PowerPoint. Lagi teruk kan? Jadi kalau nak scan buku letak dekat PowerPoint, baik bagi buku, jual buku, kita pun boleh baca buku kan. Tapi itu kesilapan yang ramai orang buat. Banyak sangat teks ya. Contohnya tengok ni. Ni. Tengok banyak teks. Jadi saya pun nak baca lah teks ni. Saya nak baca ya. Okey, cara menarik perhatian bukanlah dengan cara menulis berjela-jela. Ini adalah kerana jika slide kita dipenuhi dengan perkataan, maka slide hadirin akan membaca sepanjang masa dan tidak memberi tumpuan kepada apa yang sedang kita katakan. Jika kita sedang berjenaka, mereka tidak akan ketawa kerana mereka tidak memberi tumpuan. Apabila kita membuat pembentangan, kita amat memerlukan tumpuan hadirin. Maka janganlah kita memberi hadirin terlalu banyak bahan untuk membaca. Ringkaskan apa yang hendak disampaikan. Rumuskan bahan kita kerana sesungguhnya inilah yang paling membantu kita. Patuhilah tips ini dan pasti slide PowerPoint kita akan menjadi bertambah menarik dan juga cantik. Wrong example. Satu contoh yang salah. Walaupun saya baca, memang kalau anda dengar, banyak yang anda boleh belajar, tetapi contoh yang salah, salah dan salah. Ini bukan caranya. Okey. Jadi jangan ikut contoh yang ini. Ya, mungkin menarik juga awak dengar saya membaca tadi kerana saya pandai membaca. Tapi kalau kita bagi kepada orang yang tak pandai membaca, maka ianya amat membosankan. Ini death by PowerPoint sebab orang yang menggunakan PowerPoint, orang yang membaca tak pandai membaca, suara tak keluar, suara tidak bertenaga, maka membosankan, orang pun tidur. Dan kita tidak mahu benda itu berlaku. Okey? Jadi bagaimana caranya? Kita tukarlah caranya. Tengok. Jadi kita tukar daripada yang ini, ada 255 perkataan. Saya tukar kepada slide yang ini yang hanya ada 5 perkataan. Daripada 255, saya tukar menjadi 255, saya tukar jadi 5 perkataan. Lagi menarik kan? Jadi jangan guna macam ni. Jangan. Don't do this. Okay? Jangan buat macam ni. Jadi apa kita kena buat? Kita kena gunakan kunci kata. Keyword. Kunci kata keyword ya. Jadi kita kena cari keyword apa yang kita nak sampaikan dan kemudiannya kita letak keyword kita. Itu sahaja. Jangan guna ayat-ayat yang panjang, yang lengkap dengan koma, dengan titik notah, dengan tanda tanya dan semuanya. Semuanya ada. Jangan. Kita bukan tulis novel, okey? Jadi
kita gunakan kunci kata keyword, key phrases macam ni. Satu, ianya mudah orang baca sebab besar. Orang baca. Lepas tu, kita boleh gunakan gambar. Kalau macam ni, macam mana nak letak gambar? Tak ada tempat nak letak gambar. Kalau letak gambar, lagi kecil kita punya teks kan. Jadi kita gunakan yang ini, boleh guna gambar yang besar, perkataan yang besar, dan kemudiannya oleh kerana kita gunakan kunci kata, maka apabila kita present, kita terpaksa melihat ke arah audiens kita. Kita terpaksa melihat ke arah audiens kita semasa kita present kerana tidak ada apa yang nak dibaca. Tidak ada apa yang nak dibaca. Kalau kita gunakan yang ini, kita akan membaca. Kalau letak kat belakang, apa yang berlaku? Kita akan pusing belakang dan kita akan baca. So, tidak ada eye contact dengan audience. Jadi bila tidak ada eye contact dengan audience pun pergi main pergi lipat kapal terbang dengan kertas dan pergi baling-baling. Okey, jadi sebab kita baca, kita pandang. Tetapi kalau yang begini, tak ada apa nak baca, kita akan pandang audience. Audience pula, bila banyak teks, dia pun akan pandang dan baca. Dia bukan pandang kita, dia pandang teks. Tetapi jika kita ada 5 perkataan sahaja, dia dah baca, nak tengok apa lagi? Tak ada apa nak tengok. Jadi mana dia tengok? Dia tengok kita lah. Presenter. Sebab sudah tidak ada apa yang hendak dibaca. Okey. Jadi gunakan kunci kata yang mudah. Easy. Gunakan kunci kata yang tepat. Precise. Gunakan kunci kata yang jelas. Clear. Okey. Jangan kita gunakan kunci kata yang susah orang faham. Berkerut-kerut dahi. Apa ni dia cakap ni. Susah betul nak faham. Dan tepat. Jangan pula kita kata pergi ke utara, tapi kita tulis pergi ke selatan. Tepat. Okey. Nak kata pergi utara, pergi utara. Nak kata pergi Pulau Pinang, pergi Pulau Pinang. Jangan tulis pergi ke Johor Bahru. Lepas tu jelas, clear, mudah untuk dibaca. Dan saya pasti anda tengok ya. Slide saya ni mudah untuk dibaca. Betul ke tidak? Betul ke tidak mudah untuk dibaca? Mudah. Copy daripada internet. Ini mana ada copy daripada internet? Saya baru buat tadi. Setengah jam saya buat sebelum kita mula kelas. Tak ada ke kata saya copy daripada internet. Okey, gambar, ya. Gambar, ya. Tetapi slide ni bukan daripada internet ya. Gambar memanglah saya ambil daripada gambar Google. Gambar percuma daripada Google. Terima kasih Google. Okey. Lepas tu, yang 4. Tadi nombor 5, kurangkan perkataan. Nombor 4. Nombor 4, tolong guna warna yang dramatik. Okey. Use dramatic colours. Saya suka guna warna-warna yang dramatik. Contohnya, saya suka guna, kalau belakang ni hitam, saya suka guna putih ataupun saya suka guna warna kuning. Saya suka guna warna ataupun campuran warna, skema warna yang kontrasnya tinggi. Okey, contoh lagi saya bagi contoh yang ini. Yang ini adalah satu contoh skema kontras rendah. A low color contrast scheme. Okey, low color contrast scheme. Susah nak dibaca sebab teksnya warna kuning, belakangnya putih. Susah nak dibaca. Ini contoh low color contrast. Ini pula contoh kontras yang tinggi, high color contrast. Jadi pastikan anda menggunakan Jangan guna low color contrast tapi gunakanlah high color contrast. Low, high. Macam main sesampu. Low, high. Okey. Right? Jadi apa lagi contoh-contoh low color contrast ataupun kontras yang rendah? Pernah tengok tak? Skema warna merah, teks warna merah dan juga backgroundnya warna hitam. Itu pun satu lagi contoh ya.
Jadi satu lagi contoh. Okey, kita boleh buat di sini. Saya boleh duplicate kat sini. Okey, satu lagi contoh di mana belakangnya format background dia saya cuba. Background dia saya akan tukar kepada warna hitam, tetapi teksnya bukan warna kuning, tetapi teksnya saya tukar kepada warna merah. Ini pun satu lagi contoh. Low color contrast scheme, kontras yang rendah, susah kita nak baca. Kalau tak percaya, kita print, lepas tu pergi photostat. Apa yang keluar? Semua hitam. Jadi bila semua hitam, maksudnya susah nak baca, ianya adalah skema kontras yang rendah. Okay? Jadi jangan guna yang macam ini. Don't use this scheme. Okay? Jangan gunakan skema ini, tetapi gunakan skema yang seperti ini. Mudahkan audiens kita membaca. Yes, Meme ada soalan. Okey, kalau ada soalan saya bagi unmute. Okey, Baby. Unmute. Lepas ni kan, boleh dengar tak? Ya, boleh dengar. Boleh Terus. dengar. Okey. Boleh dengar. Cikgu lepas ni kan yang slide ini ada beri kita tak? Saya akan beri kepada Reskills. Reskills boleh edarkan kepada semua peserta malam ini ya. Okey, terima kasih. Okey, bagus. Lepas tu yang ketiga. Gunakan gambar-gambar yang menarik. Janganlah gunakan gambar-gambar yang membosankan. Jangan guna gambar-gambar yang membosankan. Contohnya, tengok ini contoh. Sukan tambah ketahanan mental. Amat membosankan. Setuju ke tidak? Setuju tak, No? Bosan tak tengok macam ni? Ini poster kementerian. Biasalah kan poster kementerian. Membosankan. Yang ini? Sukan tambah ketahanan mental. Okey. Ketahanan mental. Our resilience. Tengok muka dia. Merah-merah. Keluar semua dia punya urat semua nak angkat tu kan. Itu barulah sukan tambah ketahanan mental. Yang ini jalan-jalan dekat keliling taman macam ni. Apa keluar ketahanan mental? Peluh pun tak keluar. Belum lagi ketahanan mental. Jadi gunakan gambar yang menarik dan sesuai. Itu satu contoh lah. Ini satu contoh. Okay. This is not a good example. Bukan contoh yang bagus. Ini baru contoh yang bagus. Okay. Contoh yang bagus. Okay. Jadi gunakan gambar yang sesuai. Ini pun saya guna juga. Saya gunakan feature dalam fungsi dalam PowerPoint untuk saya keluarkan gambar yang sebegini. Ada chat tinggi. Apa ni orang tanya-tanya ni? Okey. Yeah, describe situation yang padu coach. Okey. Okey, setuju. Alright. Okey, bagus. Kita teruskan lagi. Tak ada soalan? Tips yang ketiga. Saya count down daripada 5, 4, 3. Okey. Tips yang ketiga adalah gunakan smart art graphics. Gunakan smart art graphics. Anda tahu apa smart art graphics? Do you know what smart art graphics are? Pernah guna tak? Tahu tak dekat PowerPoint kita ada satu feature yang kita panggil smart art. Ramai orang tak tahu ya. Ramai orang tak tahu. Ya, jadi saya nak tunjuklah feature ni pun mudah saja kita guna dan boleh bantu kita. Okey, tengok contoh ni. Yang ini biasa, ciri seorang yang cemerlang, ada ilmu, berani, cekal, kental, tekun. Ini kita guna bullet point. Membosankan, walaupun ada 10 jenis bullet point. Ada bullet point bulat, ada bullet point 3 segi, ada bullet point arrow. Tapi masih membosankan kerana akhir kata masih lagi bullet point. Kan? Jadi apa caranya? Kita tukar kepada smart art graphics ya, dan kita buat corak-corak seperti saya tunjuk ni. Okey, dan juga kita gabungkan dengan gambar, boleh jadi menarik. Okey. Ini pun satu lagi contoh smart art graphics ya.
Ini pun contoh smart art graphics. Jadi kita gunakan petak-petak dan sebagainya. Mungkin anda fikir, alah susah lah nak buat petak-petak ni. Banyak kerja lah. Nak buat ni satu hari pun tak habis satu slide. Kan? Lepas tu tak sama saiz lah. Ada kecil, ada besar. Susah kita nak susun. Ada atas, ada bawah lagi. Banyak cerita kan? Mudah sebenarnya. Mudah, tak susah. Okey, saya tunjuk cara dia bagaimana kita boleh menggunakan smart art graphics. Beri perhatian kepada cara saya nak menggunakannya. Jadi kita mula dengan slide yang sebegini. So we start with a slide like this. Alright. Okay, starting with this. And then saya besarkan sikit ya. Okay, starting with this. Okay, jadi saya nak duplicate dulu supaya kita boleh tengok contoh dia. Okay, saya duplicate dulu. Okay. Duplicate ya. Okey, saya nak mulakan dengan ni. Jadi bila kita buat bullet point macam ni, ada 5 bullet point. Nampak kita ada petak ni. Can you see the box that it is in a box? Jadi bila kita highlight box, akan keluar ikon ini. Ikon convert to smart art graphics. Yang mana yang bersama dengan saya pada malam ini, depan laptop, boleh buka PowerPoint, sama-sama kita buat. Okey, boleh buka PowerPoint, sama-sama kita buat. Saya nak ajar. Okey? Jadi kalau kita tak highlight, dia tak butang tu tak enable. Tapi bila kita klik macam ni, jadi butang tu dah enable. Convert to smart art graphics. Mudah je. Jadi bila kita pilih petak yang ini, lepas tu dah ada dah dikata convert to smart art graphics, kita tekanlah convert to smart art graphics. Bila kita tekan, kita ada banyak pilihan. Contohnya yang ini yang pertama. Tak suka yang ini, pilih yang ini. Tak suka yang ini, tak pilih yang ini. Tak suka boleh pilih yang ini. Tak suka gambar, pilih gambar ini. Gambar ini, gambar ini. Yang macam ni pun ada, macam ini pun ada, macam ini pun ada, macam ini pun ada. Banyak ni. Buat macam ni pun boleh. Macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Banyak pilihan kita. Okey, jadi saya pilih satu dulu. Satu dulu saya tunjuk ya. Okey, saya pilih yang ini. Jadi kita tengok pula apa yang berlaku. Okey, bila saya pilih yang ini, lepas tu saya ada pilihan untuk tukar warna. Jadi saya cubalah tukar warna, saya klik. Saya klik sini. Ada banyak pilihan warna. Nak macam ni boleh, nak macam ni boleh, macam ni boleh, macam ni boleh, macam ni pun boleh, macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Dulu kalau nak tukar-tukar warna ni pun dah satu hari. Hari ni macam tu je, petik jari je tukar warna. Okey, katakan asalnya macam ni membosan, bosan boring. Saya buat macam mana? Tukarlah warna. Nak warna-warni. Okey, tukar. Tak suka, kita suka macam ni sikit. Okey, boleh juga. Nak macam ni pun boleh. Tukarlah. Okey, tukar. Okey, saya dah pilih yang itu. Okey. Lepas tu bila kata bos kata tak suka, tak cantik lah. Okey, tukarlah. Tukar warna lagi. Okey, bos. Okey tak? Okey. Lepas tu, kalau kata, you punya design ni tak cantik lah. Petak-petak ni. Apalah, macam budak kecil punya design ni. Petak-petak. Bos kata saya punya petak-petak tak cantik macam ni ya. Okey, tengok ni. Saya tukar. Tak cantik lah. Tak cantik lagi. Tukar. Okey. Macam ni bos, okey? Macam ni? Okey. Banyak lagi ni. Okey, saya suka. Macam ni ke? Macam ni ke? Macam ni ke? Ada lagi. Banyak. Ini ya. Nak macam ni ke boleh juga. Macam ni pun boleh. Katakan kita ambil macam tu. Tak cantik lah. Okey. Lepas tu kita tukar lagi. Cari lagi. Mana lagi? Ni. Apa lagi kita cari ni? Kita cari, kita pilih macam ni ke? Cantik ke macam ni? Tak cantik lah. Tukar lagi. Cari lagi. Okey, jadi mana kita cari ni lagi? More layouts. Cari lagi more layouts. Cari lagi more layouts. Kita pilih okey. Tak best lah. Tak best juga. Okey, tak best kita tukar lagi. Okey, cari lagi. Alah, benda ni percuma.
Kita nak boleh pilih semua tukar-tukar. Macam kita pergi tukar baju lah kan. Nak beli baju baru kan. Jadi kita pun boleh tukar-tukar. Ataupun kita nak pilih yang macam ni pun boleh juga. Ini pun saya suka. Saya selalu pakai juga yang macam ni. Okey, jadi inilah ciri-ciri yang orang yang cemerlang. Ya, dia ada semua unsur-unsur yang ini. Okey, dia ada kecekalan, ada ilmu, okey dan sebagainya. Okey. Alright. Okey. Jadi ini adalah menggunakan smart art graphics. Tak suka boleh tukar lagi. Tak suka pun boleh tukar lagi. Percuma saja. Okey? Up to you. Kita nak pakai yang mana? It's up to you. Okey? Jadi lepas tu kita pun boleh masukkan gambar. Okey, kita boleh masukkan gambar. Saya buang ni jap. Okey, jadi ciri orang yang cemerlang, ini kita boleh petakkan. Kita boleh petakkan shape outline. Okey, kita tambah ni. Okey. Dah. Cantik tak? Macam profesional lah saya buat ni. Ciri orang cemerlang. Okey, cantik ni. Okey, tak suka gambar boleh tukar gambar. Kalau bos kata tak cantik lah, okey kita tukar gambar. Okey, ni. Okey, yang ini petak ni. Okey, tak suka. Kita pergi smart art design ni, kita tukar lagi. Kita boleh gunakan macam ni ke. Tukar macam ni macam Olimpik ni. Okey. Okey, warna tak bagus. Bos kata tak suka warna-warna. Okey. Ada bos tak suka warna-warna, kita tukar yang tak ada warna punya. Okey, tapi kalau ada bos suka warna-warna atau suka satu color ke, boleh tukar. Okey, tak suka ni, tukarlah. Okey. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, kita senang tukar. Okey. Banyak contohnya. Okey, contohnya ini lagi. Ini satu contoh. Okey, kalau tak suka, kita tak suka semuanya ke tepi macam tu, kita pun boleh buat tengahkan dia. Boleh juga. Kan? Ya. Macam-macam kita boleh buat ya. Okey, lagi kita boleh buat lagi. Yang macam ni pun boleh juga, cantik juga kan. Okey, kalau kita tak suka dia punya shape, okey, kita pun boleh tukar shape. Okey, jadi cara nak tukar shape ni susah sikitlah, tapi saya tunjuk cara dia. Kita boleh copy, kita keluarkan, cut. Okey, kita buang petak ini. Okey, lepas tu kita letak di sini, kemudiannya kita tukar shape dia. Kata round corner. Okey, jadi kita pergi ke sini, kita pergi ke shape format. Lepas tu kita pergi ke sini, nampak ni dia kata edit shape, change shape, tukar shape. Tukar shape kita gunakan shape yang ada round edges. Macam tu. Nampak? Nampak ada beza tak? Okey, jadi kita pun kalau suka kita boleh klik yang lain-lain ni dan kita pun boleh tukar dia punya warna, bukan warna, tukar dia punya shape. Kita nak ambil shape yang sama sahaja. Semuanya sama. Yang macam ni. Ataupun satu tu kita nak buat special. Berani ni special sikitlah. Okey, jadi berani special kita tukar shape dia satu saja, kita tukar shape, change shape. Kita nak ambil shape yang macam ini satu. Ada berani ke? Okey. Jadi sudah besar pula ya. Okey, jadi kita edit sikit, besarkan sikit. Dah. Okey. Cantik. Kan? Mudah. Jadi dulu susah. Tapi sekarang senang. Ya, sekarang senang, ya. Kita apa cara dia? Langkah pertama, kita type dulu. Apa-apa. Kita type saja. Apa saja kita nak type. Okey, kita type resepi memasak. Okey? Boleh sesiapa bagi satu resepi nak masak? Ada tak resepi memasak? Meme boleh bagi saya Huda. Siapa ni? Huda ke? Siapa ada dengan saya sekarang ni? Meme ada. No. Bagi saya satu resepi masak. Saya unmute ni. Okey. Kau bagi aku resepi yang ringkas lah, bagi bahan-bahan dia. Apa dulu? Apa yang nak masak ni? Resepi apa? Resepi, janganlah bagi resepi ikan goreng. Resepi mi goreng ke. Bahan dia je. Maggi yang paling senang. Resepi Maggi goreng.
Maggi goreng. Okey, Maggi goreng. Okey, pertama sekali bahan apa bahan dia? Maggi lah. Paket Maggi Sepaket lah. Maggi. Ah. Sepaket Maggi. Satu paket Maggi. Okey lagi. Satu paket Maggi. Apa nak goreng ni? Kita nak ada minyak kan? Bawang. Minyak. Isi ayam. Oh, itu dah Maggi kayangan tu. Oh punya Maggi ada ayam tu Maggi kayangan tu. Bawang. Okey, apa lagi? Isi ayam. Isi ayam. Okey, isi ayam. Okey. Ayam je lah. Okey, mudahkan ayam. Okey, ayam lagi. Sayur. Telur. Telur lah. Telur. Okey, telur. Okey, jadi kita dah ada dah. Okey, kita tulis Maggi lah. Okey. Okey. Jadi sekarang ni kita nak tukar kepada Smart Art Graphics. Okey, mudah saja. Daripada sini kita pergi ke petak sini. Mei tengok ya, petak ni convert to Smart Art Graphics. Saya nak pilih yang ini. Okey, saya pilih yang ini. Okey. Jadi masalah sekarang ni, yang dalam petak bulat ni adalah tempat kita letak gambar. Tempat kita letak gambar. Okey, saya mulakan dengan ayam. Sebab ayam senang cari. Saya klik. Okey, lepas tu saya cari stock image dekat sini. Okey. Saya pilih stock image. Okey, tapi tak boleh cari dalam bahasa Melayu lah. Kita cari dalam bahasa Inggeris ya. Ayam ni chicken. Okey, chicken. Chicken. Apa chicken, gambar chicken macam ni? Tak best pula chicken dia. Tukar. Lagi kita guna online foto pula. Kita cari daripada online. Okey, dia tak guna Google, dia guna Microsoft punya, dia guna Bing. Okey, jadi kita guna chicken. Chicken, apa yang keluar? Lagi cantik ni chicken ni. Okey, kita guna gambar ni. Okey, kejap nanti dia keluar gambar tu kat situ. Ni saya demo ni, live. Cara macam mana kita nak buat Smart Art Graphics. Jarang-jarang orang buat secara live. Orang buat silap mata live selalu, tetapi orang buat gambar macam ni live jarang. Oh, dah keluar dah gambar Smart Art Graphics. Okey, sekarang ni saya nak pilih gambar telur pula. Chicken egg. Sekali lagi saya cari pula chicken egg. Okey, sekejap dia tengah load foto. Saya tulis EGG egg. Bagus ni egg ni. Okey, ambil mana gambar apa? Ambil gambar ni lah. Dia akan masuk dalam petak tu egg. Egg. Okey, lepas tu nak bawang. Klik lagi. Okey, ni kita pilih onion. Onion. Tu ada onion. Tak best pula onion ni. Kita ambil lah online foto lagi cantik. Nampak sikit tapi memuaskan. Jadi ni kita ambil onion. O-N-I-O-N. Onion. Kita search. Cantik lah onion. Okey, kita ambil yang inilah. Kita ambil yang ini. Okey. Onions. Dia akan masuk ke situ. Onions. Yang ini pula kita ambil minyak. Oil. Oil. Salah ni. Dia mesti cari cooking oil kan? Salah. Kita nak cari cooking oil. Nanti dia hantar minyak. Apa tu minyak petrol pula nanti. Minyak hitam ke? Kan? Orang putih ni bangang. Okey. Jadi cooking oil. Cooking oil. Bagus ni Mimi. Kita ada cooking oil ni. Okeylah. Ni. Ni macam sunflower oil. Okey, tak apa kita guna ni. Cooking oil. Dekat situ. Dia akan masuk ke situ minyak. Cooking oil. Lepas tu yang ini. Ini noodle. Di mana ada Maggi kan? Ada ke Maggi? Tengok dulu. Kita kasi tengok dulu ada tak search dia keluar Maggi. Stop. Tak bagus stop. Online picture. Online picture. Yang ini kita kata noodle. Noodles. Okey, apa yang keluar ni noodles? Saya pun tak tahu, tak pernah tengok. Adalah. Kita dah gunalah noodle. Tengok.
Jadi dah siap dah. Dah siap dah, cantik tak? Ni. Cantik tak? Okey, saya buat secara live. Okey, yes. Saya buat secara warna. Okey, tukar warna ni. Okey, cantiklah. Resepi Maggi goreng. Jadi kita kenalah kita demonstrate. Macam mana? Bagus tak? Cantik tak? Nak dengar lah, nak dengar ni. Meme. Okey, Meme, cakap. Okey. Cantik ini. Senang faham. Kita tengok gambar aja, kita tahu apa perlu pakai. Kan? Let's take a point. Senang. Ya, lepas tu berapa minit saya buat? 5 minit saja kan? Sekejap. Tak sampai 5 minit. Tak sampai. Very fast. Kalau dulu kalau nak buat, mau 1 jam nak buat kan? Ya, cari gambar sudah 1 jam. Nak cari gambar pun 1 jam. Ya, sebab copy and paste semua. Copy and paste. Macam mana tu? Okey. Very good. Cakaplah. Senang, ini senang. Okey. Senang kan? Sangat mudah. Apa nama feature ni? Smart Art. Pernah guna? Tak pernah. Tak pernah tahu pun ada kan? Tak pernah tahu. This is first time. Jadi sekarang dah tahu dah boleh gunakan. Kan? Jadi ya Meme, apa dia? Ya dah, boleh unmute dah. Smart Art ini dia memang ada dalam itu program PowerPoint ke? Dia memang semua ada kan? Memang ada. Memang Dia ada. bermula dengan PowerPoint 2013 ada. Sekarang dah 2021. Dah lama dah ada. Kita saja tak tahu. Dah lama ada. Dah lama ada. So you can try this, okay? Ya. Okay, jadi saya dah tunjuk cara ringkas bagaimana kita buat Smart Art Graphics. Kita buat contoh resepi Maggi goreng. Okay, apa-apa saja pun boleh buat lah. Queen Shay kata bersyukur hadir kelas ini. Okay, kalau bersyukur kelas ni, nanti lain kali saya mengajar lagi. Anda boleh datang lagi tengok saya mengajar ya. Nanti lepas habis boleh tengok kat mana. Okay, nanti saya punya video online lah. Ada dekat online, tanya kat Reskill. Dekat application dia ada. Okay, you boleh share. Okay, jadi ini kita guna Smart Art Graphics. Alright, Smart Art Graphics. Randy, nak cakap apa-apa ke Randy? Tak ada apa-apa ya? Okey, tak ada apa-apa, saya terus ya. Okey, jadi ada yang jenis yang ada ada boleh tak gambar. Tapi ada juga yang jenis tak payah gambar. Okey, terpulanglah nak pilih mana satu kita nak guna kan? Ya, yang tak ada gambar lagi senang nak buat, lagi cepat. Okey? Lepas tu kita pun boleh gabungkan. You can combine. Okey, you can combine dengan gambar lain pula. Okey, jadi contohnya sekali lagi saya nak buat satu contoh. Resepi Maggi goreng Okey, saya satu contoh kali ni saya tak guna graphics yang ada gambar ya. Okey, saya guna yang lain pula. Saya guna macam ni pula, resepi Maggi goreng. Resepi Maggi goreng. Sama macam tadilah. So Maggi. Okey, lepas tu minyak, bawang, telur, ayam. Okey, dah. Jadi yang ini saya guna graphics yang tidak ada gambar. Okey, saya akan guna graphics yang tidak ada gambar. Mungkin saya nak guna yang macam ini punya. Okey, ini tak ada gambar ya. Okey, tak ada gambar. Okey, warna saya nak pilih warna yang macam ni. Okey, kasih cantik sikit. Okey, lepas tu saya nak masukkan gambar pula. Gambar yang dah siap. Gambar Maggi yang dah siap ya. Maggi goreng yang dah siap. Jadi saya pergi ke insert sini. Picture, insert picture. Lepas tu saya nak cari online picture. Nampak? Online picture, saya tekan online pictures. Jadi yang ini bukan masuk dalam graphics tapi masuk dalam slide. Okey, masuk dalam slide.
Ganggu pula ni. Okey, lepas tu saya tulis sini. Okey. Maggi goreng. Tengok ada siap. Maggi goreng. Oh, Maggi goreng ada. Yang inilah kita ambil yang ini. Okey, Maggi goreng yang ini. Okey, jadi Maggi goreng. Tunggu dulu. Lepas tu yang ini saya boleh tarik ke sini. Okey, yang ini saya boleh besarkan. Ini pun satu cara kita boleh buat. Okey, yang ini saya boleh bawa ke sini. Apa hasilnya? Okey. Jadi dekat sini kita boleh drag lagi ke bawah. Nak kasi cantik. Alright. Jadi yang ini kalau kita tak suka, kita boleh tukar lagi. Contohnya saya nak tukar Smart Art Design, saya tukar, saya nak gambar mana yang petak-petak ni. Sekejap ya. Saya suka cycle, saya suka. Okey, saya gunakan yang ini. Ini saya boleh tarik ke atas lagi, besarkan. Macam. Okey tak? Cepat tak saya buat? Macam mana no? Okey. Yang ini. Okey. Okey juga kan? Okey, ya. Sangat okey. Mega Murni macam mana? Okey tak ni saya buat? Very nice. Very nice. Mega Murti macam mana? Okey. Sangat okey, cikgu, dah lapar. Dah lapar dah. Dah lapar dah. Jadi gunakanlah okay. You need to practice guna. Bila kita banyak guna, kita cepat buat. Saya cepat buat sebab saya banyak guna kan. Tapi dulu mula-mula pun perlahan juga. Tapi bila kita selalu buat, kita akan cepat buat ya. Dan tengok cantik. Ya, kalau tidak nak buat, kalau tak guna Smart Graphics nak buat macam ni mau setengah jam, bukan setengah jam, setengah hari nak siap satu slide. Yang ini kita boleh buat 15 minit satu slide, 15 minit satu slide. Cepat je kita buat ya. Okay, jadi ini satu contoh. Yang ini asalnya ni. Jadi yang membosankan bullet point ni kita kata death by bullet point. Okey, jadi kita tukar macam ni dah jadi lagi menarik, ada gambar. Ni gambar ingredient kita, bahan-bahan pun boleh juga. Tak ada, kita buat macam ni pun boleh. Kita buat macam ni pun boleh. Suka hati kita lah. Nak warna-warni ke apa ke kan. Okey. Jadi kita buat macam ni pun boleh juga. Okey, jadi ini kita boleh naikkan ke sini. Contohlah, saya bagi contoh. Okey, ciri-ciri cemerlang. Okey, yang ini bosan lah dengan dia punya bullet point ni. Bosan bullet point. Sekali lagi kita tukar, kita cari. Kita cari apa yang menarik kat sini. Ada ke yang menarik? Okey, carilah. Okey, jadi kita nak cari yang menarik. Kita nak guna... Okay, kita guna macam ni. Okey, boleh juga kan? Ini dah jadi macam Illuminati ni. Kan? Triangle. Kan? Okey, cepat aja. Okey, boleh juga. Suka hatilah ya. Okey, jadi kita gunakan Smart Art Graphics ya. Kita gunakan Smart Art Graphics. Lepas tu yang nombor 2, kita counting down ya daripada 5 tadi, yang nombor 2 tambah ikon. Tambah ikon. Jadi tambah ikon ni apa? Tambah ikon ni yang macam tadi itulah. Kita ambil balik contoh yang ini. Okey, saya paste balik kat sini. Okey. Jadi katakan saya nak guna yang saya reset balik benda ni, saya tidak mahu guna yang style macam ni. Saya nak guna yang ada ikon punya. Saya nak tunjuk yang ikon tu macam mana, okey? Jadi yang ikon tu macam mana? Jadi contohnya saya contoh kat sinilah. Okey, katakan kita ambil contoh 5S elements ya. Ya, jadi siapa yang kerja kilang, kita biasalah dengan 5S elements tu apa kan? Okey, jadi bila kita 5S element ni kita boleh buat macam ni, kita pilih yang macam ni contohnya. Pilih itu besar. Kita nak pilih lagi, kita nak pilih yang square punya pula.
Okey, katakan kita pilih yang ini. Okey, jadi kita pilih yang ini. Alright. Jadi gambar dia kita pilih gambar apa? Sweep. Sweep ni biasa orang pakai apa ni? Sweep ni biasa orang pakai penyapu lah, broom broom. Nampak sini kata ada ikon So kita klik dekat ikon sini. Ikon, ikon ni yang gambar macam ni saja. Okey, broom. Sweep. Okey, broom. Tak ada broom. Sweep. Ada penyapu ke? Tidak ada penyapu. Okey, tak apa. Kita cancel yang ini. Kita cari dia daripada icon collection yang ini. Tak ada. Mop. Ada mop. Okey, kita sudah jumpa satu. Kita jumpa mop, kita insert. Tak cantik lah macam ni. Change icon. Tak cantik lah design ni. Okey, kita tukar kepada design yang ini. Tak cantik juga. Kita tukar lagi. Sekejap Kita nak cari yang betul-betul cantik. Nak bagi contoh Okey, mungkin kita guna yang ini. Okey, no good. Ini pun no good juga. Okey, tukar lagi. Saya suka pakai yang ini. Okey, jadi yang ini tadi tak keluar dia punya icon. Tukar. Change icon. Pilih mop lagi, pilih yang ini pula. Dia keluar macam mana? Tak cantik juga. Okey, jadi semua ni pudar ni mungkin sebab warna dia, saya tukar warna pula. No good juga Okey. Jadi yang ini saya tidak mau guna ikon yang ini. Saya akan tunjuk anda satu cara lagi macam mana nak dapatkan ikon. Sebentar lagi Okey. Jadi cara nak tambah ikon ni nanti saya tunjuk cara dia bagaimana. Kita boleh gunakan ikon yang macam ini. Kita boleh dapatkan ikon yang macam ini. Cantik tak yang ni? Renduga. Cantik ke? Nur, cantik tak Nur? Yes, cantik. Cantik kan? Okey. Nak buat yang ini, saya kena tunjuk satu lagi. Okey, kita kena pakai design ideas. Ni yang terakhir saya tunjuk malam ni Okey. Jadi kita guna design ideas. Apa design ideas ni? Okey, jadi tengok Okey, jadi design ideas ni mudah aja. Kita ambil teks, kita pilih gambar. Lepas tu kita pilih design dia. Contoh dia macam tadi tu, kita ambil tadi contoh 5S tadi. Kita ambil contoh 5S tadi. Yang ini tadi. Okey, jadi sini saya tukar balik, convert balik kepada teks biasa. Saya tukar balik kepada original teks dia. Gambar dia tak cantik pula keluar tu. Okey, saya pilih balik macam ni. Awak tengok tak dekat sini dia kata design idea. Nampak tak? Nampak tak? Bucu ujung tu kan? Saya buang ni dulu. Tengok. Bukan saya yang cari tau. Dia yang ajar saya. Yang mana satu nak guna. Okey. Jadi saya boleh banyak ada pilihan sini. Saya pilih yang ini. Tu dah keluar dah. Saya pilih yang ini. Siapa yang tunjuk ni design dia ni bukan saya Okey. Lepas tu katakan saya tak suka yang inilah, saya tengok lagi apa lagi pilihan-pilihan dia. Okey, saya duplicate lagi. Tengok apa lagi design dia. Ada yang ini. Dah satu lagi. Okey, saya duplicate lagi. Apa lagi design dia nak tunjuk saya ni? Design ideas. Gunakan design ideas. Apa lagi contoh dia nak tunjuk saya ni? Mungkin contoh yang ini. Design ideas. Okey. Katakan saya nak masukkan gambar. Saya nak masukkan gambar dekat sini. Saya nak masukkan gambar. Insert. Okey, pictures. Kalau pilih gambar, lagi canggih.
Okey, kita nak biasanya 5S ni dekat kilang kan, dekat factory ya. Jadi kita akan type gambar factory. Kita search factory. Bila search factory dia akan keluar gambar factory. Tak best pula ni macam factory orang putih ni. Chinese factory, China. Okay, kita guna China factory. Ini dah ada gambar factory, China factory. Ini macam factory kita kat sini Okey, masuk gambar. Okey. Jadi dia yang bagi saya tengok cadangan. Ada gambar macam ni. Kita duplicate lagi. Apa lagi cadangan dia bagi? Ada yang bagi macam ni. Okey, lagi. Ini semua cepatlah, very easy. Jadi kalau kita gunakan design-design ni, orang akan tengok, orang pun ternganga, macam mana you buat ni? Macam mana you buat ni? Cepatlah you buat. Kan? Dia tak tahu kita ada secret. Jadi secret kita ni kita guna smart art design. Jadi saya pun memang guna secret yang ini. Okey, macam-macam saya gunakan, saya buat untuk kita dapatkan gambar-gambar ataupun desainkan orang yang sedang tengok slide kita. Presentation kita. Tengok. Cantik tu. Memang cantik. Okey. Jadi kita tengoklah hasil dia. Okey, kita tengok daripada sini, tambah ikon kan. Okey, kita tengok Okey, tambah ikon. Kita tengok. Ini tadi saya buat sendirilah. Ini bukan ikon, ini gambar. Ikon tu macam ni. Ikon. Dia cari sendiri, dia carikan untuk kita. Tengok cantik kan? Ni kita ikon campur gambar. Ikon campur gambar. Tengoklah, ikon campur gambar. Ni saya suka ni. Ini saya suka. Okey, I like this very much. Okey, kita tengok siapa yang ada kat sini. Nak tanyalah feedback macam mana, suka tak? Cikgu. Meme, macam mana, okey tak Meme? Saya ada soalan cikgu. Very Mega. good. Senang faham. Mega, apa dia Mega? Mega. Mega Murti. Ya. Mega Murti boleh cakap? Mega Murti boleh cakap? Cikgu, nak tanya, yang design ni dia hanya ada yang sudah built-in ke atau kita boleh edit sendiri? Boleh edit. Boleh edit. Ni dia dah bagi, ni dia bagi saya kan? Ya. Kau tengok saya ambil tadi. Yang ini cikgu ambil yang background dia kan? Cikgu pergi edit dekat background dia, betul? Tak. Saya ambil daripada design ideas tadi. Oh, dekat design idea je lah sebab Saya saya ambil punya design laptop dia tak ideas. ada design idea ni. Design idea ni tak ada. Sebab Dia setengah laptop dia tak ada lah cikgu. Versi Microsoft 365. Sebab itulah tak ada. Dia memerlukan versi Microsoft 365. Okey, faham. 365 ni baru jugalah kan. Baik, cikgu. Okey, tapi dia memang cantik lah. Okey. Jadi kalau kita memang banyak buat presentation, kita mengajar ke, kita buat business presentation ke, business opportunity ke apa ke, kita ni leader ke apa ke, kita dapatlah satu kan. Baik, cikgu. Terima kasih. Jadi mudah. Tapi kalau tak boleh guna, sebab tak ada 365, kalau tak ada 365, tak ada design ideas. Tapi kita masih ada smart art graphics. Smart art graphics. Ingat tak yang saya Maggi ayam tu saya buat tadi, Maggi goreng tadi? Yang itu saya buat tak guna design ideas kan? Itu guna smart graphics saja. Okay? Ya, Jared. Jared. Cikgu, Ya, saya. selamat malam cikgu. Nak tanya macam mana dapat tu stiker kecil tu? Apa dia? Ni yang stiker kecil yang macam shine, sustain yang atas Mana mereka dapat? tu. Yang stiker-stiker kecil tu. Stiker. Design idea bagi. Oh, design idea bagi. Ni tengok ni. Ni pun ada satu lagi tengok. Oh. Ni design idea ni belah kanan saya ni tengok. Oh, okey. Design idea bagi. Tak mau yang ini, yang ini. Mau boleh juga. Dia gelap ini pakai ni. Pakai ni lah cantik. Design idea bagi. Mau macam ni belah kiri. Ambillah belah kiri. Tu design idea bagi. Bukan saya buat. Design idea yang bagi. Okey? Terima kasih design idea. Bukan terima kasih saya. Okey? Terima kasih dengan design idea. Okey, Jared. Okey ya. Mega. Apa Mega? Mega? Okey, Mega.
Tak ada. Tadi tu tadi saya angkat tangan. Dah faham dah. Tadi Terima kasih angkat cikgu. tangan. Tadi angkat tangan. Okey. Okey, jadi kita bolehlah buat macam-macam. Kita boleh pilih yang macam ni. Kita boleh pilih yang macam ni. Macam-macam lah. Ini semua design idea. Tak ada pun saya buat sendiri. Saya bukan yang pandai dan saya bukannya seorang yang kreatif. Tapi saya pandai guna apa yang ada untuk jadi kreatif. Nampak kreatif tapi sebenarnya tidak kreatif. Okay, kita dah tua-tua ni manalah kreatif. Macam saya dengan Meme tu mana nak kreatif. Tapi kita guna yang ada bantu kita jadi kreatif ya. Kita guna apa yang ada bantu kita jadi kreatif. Betul tak Meme? Betul kan? Okay. Yes. Jadi saya pun nak tunjuk lagi beberapa benda yang kita boleh buat dengan design ideas ni. Ya. Okey, contohlah lagi ya, contoh ya. Contohnya design idea ni kita kata kita nak buat contohnya. Okey, saya bagi contoh, kita ambil satu slide. Okey, apa slide ni? Holiday. Ya, holiday on island. Okey, holiday on island. Okey, jadi kita pilih holiday on island, kita tengok design idea cakap apa dulu. Tengok dulu design idea cakap apa. Oh. Ni satu. Not bad ya. Boleh gerak-gerak lagi holiday on island dia kan. Ataupun kita tak mau yang ini, kita ambil lagi. Holiday on island apa nak bagi lagi. No design ideas for the slide. Okay. Kita buang yang ini. Okay. Kita buat yang baru. Yang baru, design idea lagi. Jadi yang ini kita buat sekali lagi. Holiday on mountain. Holiday on mountain. Tengok design dia kata apa. Holiday on mountain. Syak, canggih lah. Holiday on mountain. Okey, kita buat lagi ni. Ya, Sarah. Sarah, mana Sarah ni? Assalamualaikum. Okay. Sarah, ya, okey, dah boleh. Okey, apa dia? Kalau PowerPoint nak buat macam katakan holiday on island ataupun mountain, nak buat kapal terbang gerak macam animation sikit-sikit. Boleh tunjuk tak sikit? Okey, kejap Kita tengok ni dulu. Kita tengok ni dulu. Holiday on mountain. Itu holiday on mountain. Holiday on island. Bukan saya buat ya, design idea yang buat. Okey, tadi ada soalan macam mana nak gerak-gerakkan. Okey, nak gerak-gerakkan. Macam mana nak gerakkan ya? Okey, jadi kita mulakan satu slide baru. Okey, kita mulakan slide baru. Okey, jadi kita vacation time. Vacation time. Okey, vacation time. Lepas tu kita nak cari kapal terbang. Okey, kita pergi insert. Kita pergi picture. Kita pergi online picture. Okey, jadi kita cari sini. Kita online picture. Sorry. Kita pergi picture. Kita pergi ke stock. Kita cari. First, kita boleh cari video dulu. Cari video. Apa video kita cari ni? Plane. Jet plane. Pilih jet plane. Tak ada. Okay, plane. Okay, P-L-A-N-E, plane. Plane. Okay, kita pilih ni. Insert. Tunggu sebentar ya, dia download sikit. Selalunya tak panjang lah. Kita tengok. Video dia boleh gerak ke? Kita tengok. Tu. Okey tak Sarah? Sarah okey tak? Okey, siapa yang angkat tangan ni? Saya tak nampak. Hai cikgu. Siapa tu? Sarah ke? Okey, Sarah. Okey, Yang ni okey. Yang ni okey, tapi macam kan yang macam okey, katakan macam ada globe. Satu globe ke satu globe, macam kapal terbang yang kecil je. Yang satu objek kecil je yang gerak. Ada tak?
Kita kena cari Macam dulu lah. dia bukan video, satu video tu, satu Video benda macam ni. objek kecil je. Okey. Kalau yang Tapi macam lebih tu kurang kita macam tu lah. Okey. Jadi macam ni kita pergi new slide. Kita pergi ke slide baru. Okey, lepas tu kita kena cari gambar dululah. Dia selalu masalah dia gambar yang sesuai. Okey, katakan kita cari gambar yang sesuai, kita pergi cari stock images tu, tengok ada ke tidak dulu ya. Kita nak cari icon ke illustration dulu. Okey, cari plane. Tak ada. Okey, stiker video semua tak ada. Jadi apa yang saya selalu lakukan kalau nak cari juga, saya akan cari di Google. Okey, jadi saya dah tukar ke screen ni, ke screen Google. Jadi saya akan cari plane. Okey, cari plane. Tengok dulu ya. Plane vector. Okey. Plane vector. Okey. Okey, katakan kita nak ambil gambar yang ini tadi. Yang ini kita copy. Jadi new share. Saya pergi balik ke PowerPoint kita. Dan kemudiannya saya paste di PowerPoint sini. Saya paste. Okey, jadi dah ada plane kat sini. Ada plane kat sini. Okey, besar sangat. Saya kecilkan sikit plane ni. Saya kecilkan plane ni. Okey, lepas tu apa yang saya lakukan sekarang ni, saya mungkin nak potong dia. Bagi cantik, picture format. Saya akan crop dia. Saya nak buang yang hitam dekat bawah tu. Yang cropkan dia, saya akan guna plane, saya akan guna animation. Okey? Animation. Okey, jadi animation ni dia akan bergerak. Okey? Jadi saya kena create motion path. Okey, motion path. Katakan saya nak motion path ni dia terus to the right. To the right. Belakang. Ini. Okey. Okey, jadi saya klik okey. Jadi nampak tu? Sarah? Nampak tak tadi? Dia gerak tadi. Tapi kalau masa panjang lagi, buat lagi jauh dia jalan. Okey. Nampak. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Globe dia jap. Sikit lagi. Okay, kita cari lagi ni. Saya buat sampai sini. Okey, saya buat dia sampai sini Okey, kita tengok Tapi globe tu kita boleh tambah kemudian lah Okey, katakan saya buat ke situ. Okey, sekarang kita tengok, kita preview. Tu? Okey. Okey, kasih banyak. Boleh. Kasih banyak-banyak. Boleh kan? Boleh. Okey, no problem. Jadi itu Sarah tanya macam mana kita nak gerakkan plane tu. Dah saya tunjuk dah tadi. Plane tu gerak dari kanan ke kiri. Okey, kita dah sampai ke penghujung je. Jadi apa soalan yang anda nak bertanya? Boleh kita tanya dalam last round ni sebelum kita angkat tangan je. Kalau ada apa-apa soalan, angkat tangan je. Okey, Judah lepas masa. Ya, memang sudah lepas masa pun. Okey. Okey, ada lagi ke nak tanya? Tak ada ke? Ada cikgu. Ada. Siapa ni? Siapa? Saya, Mimi sini. Mimi. Okey, apa dia Mimi? Nak tanya, cikgu yang khusus ni ada lagi ke? Atau ini saja? Nak lagi ke? Nak lagi. Boleh lah. Bulan depan kita buat satu lagi ya. Ya. So saya nak lagi ni. Ini tak cukup. Tak cukup. Okey. You tulis lah. Tulis bagi tahu you nak belajar apa. Nak gerak-gerak ke, nak gambar ke, nak bagi tahu. Okey, nanti saya tunjuk nanti, okey? Banyak hari ni saya sudah dapat belajar yang saya tak pernah buat. So ini memang bagus sebab tu saya nak dapat itu baru punya adventure lagi lah. Baru ya. Okey, boleh. Mungkin ada lagi yang saya belum tahu lagi sebab ini saya pun tak tahu. Banyak lagi saya boleh ajar. Lagi lah. Okey. Boleh. Okey. Okay, thank you. Okey, lagi. Ada apa soalan lagi? Terus on mikrofon cakap. Okey.
Siapa ni? Barati. Barati nak cakap apa ke Barati? Barati Govinda. Cikgu, saya nak tanya. Masalah saya tadi sama dengan Cik Mega tadi. PC saya tak ada design ideas. Jadi macam mana yang saya boleh download apa ya untuk gantikan design ideas ni? Tak apa. Kita guna smart graphic aja. Smart art aja. Smart art pun dah cantik dah juga. Macam tadi saya buat resepi Maggi, saya guna smart art saja. Saya tak guna design ideas. Ya? Saya guna smart graphic saja. Saya tak guna design ideas. Ni yang mana ni yang gambar. Yang mana tadi saya gambar ayam tadi ni? Factory, gambar factory tu. Ni yang ini pakai yang ini pun saya guna smart graphics saja. Tak guna design ideas. Tapi kalau guna design ideas lagi canggih lah. Lagi canggih. Tapi guna smart graphics pun canggih juga sebab orang langsung tak guna. Okay? Cuba dululah. Nanti you rasa you tak puas hati nak upgrade, then you upgrade you punya Microsoft Office lah. Then you upgrade. Boleh, tak ada masalah. Okey, lagi. Ada soalan lagi? Okey, ada soalan lagi tak? Amboi, cikgu. Ada soalan lagi? Lupa nak pakai ni tadi. Okey, ada soalan? Tak ada soalan? Okey. Kalau tak ada soalan, kita dah sampai ke hujung sesi kita lah ya. We are already at the end of our session. Saya seronok mengajar anda semua. Saya harap anda juga rasa seronok belajar daripada saya. Seronok tak? Seronok. Seronok belajar dari saya? Yes. Okay. Nak lagi. Okey. Jadi tengoklah jadual saya. Bila keluar muka saya tu, saya mengajar hari apa, nanti you datanglah. Okey. Okey, jap. Cuma sebelum kita pergi, kita ambil gambar dulu. Siapa-siapa yang ada ni. Kita ambil gambar dulu. Okey, boleh on. Baru nampak Sia ada, Barati ada, Jared, Intan. Hai Intan. No, Meme, Renuga. Okey, kita nak ambil gambar. Okey, kita posing ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, sekarang ni, last kali sebelum kita pergi. Okey, kita boleh on microphone semua. Okey, Esther, can you on their microphones? We are going to have a cheer to end this session. And then we say good night. Can you on? Cikgu Asmi, sebelum habis kita orang akan bagi diorang e-certificate, so diorang kena isi e-cert itu E-cert. Okey. Semua on, semua on kamera. On kamera pula. On microphone. Okey. Apabila bilang 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sama-sama kita jerit. Tunggu. Wait. Okay, get ready ya. 1, 2, 3. Yay! Okay, thank you very much. Thank you very much. To you, Rescue. Thank you. So Cikgu Asmi, sebelum mereka semua pergi, kita orang akan bagi diorang sertifikat. So jangan lupa, jangan pergi dulu, tunggu sebentar, alright? Semua yang kat sini tunggu sebentar, Kalau boleh anda mutekan diri sendiri dulu, mutekan diri sendiri dulu. So kita akan tunjukkan skrin untuk sertifikat semua, Kita mute dulu. Alright, saya akan share skrin untuk semua. So kita nak bagi tahu semua yang selalu ikuti laman sosial kita, Facebook, Instagram dengan YouTube untuk dapatkan update terbaru. Update terbaru, right? So ikuti Facebook, Instagram dengan YouTube kita. Ada sini semua tulis kat sini. So ikuti kita. Kalau anda nak register kelas ke apa, anda boleh pergi app Reskills ataupun pergi kat web version for Reskills. Alright, so kita ada 2 web dengan app. So dua-dua pun boleh pakai untuk Apple user, Huawei user dengan Android user, semua app pun sudah kat you punya Play Store. So jangan lupa untuk download dan pakai. Alright.
So seterusnya kita akan bagi semua anda e-certificate yang kita dipanggil micro certificate. So anda boleh scan QR code ini ataupun kita akan letak dekat chat box. Anda boleh tekan link dan isi details anda untuk dapatkan e-certificate ini, alright. So siapa yang belum dapat e-certificate untuk hari ini, jangan lupa untuk scan QR code ini ataupun tekan link excuse borang sijil itu, tekan link itu untuk dapatkan sijil anda. Jangan lupa untuk pakai email yang anda selalu pakai untuk dapatkan cert ini, alright. Kita semua nak bagi tahu yang e-certificate ini akan value, right, will be valuable untuk masa depan bagi pelajar, terutamanya pelajar yang masuk universiti ataupun college. Okay, so simpan kopi certificate ini untuk rujukan lain kali. Okay, so anda ada apa-apa soalan boleh drop message kat WhatsApp kita, Rizky Talian Hikmat Pelanggan kat 011-2425-3482. Okay, sesiapa ada soalan yang ingin ditanya? Alright, Cikgu Azmi ada orang cakap dari Seral, cadangkan buat kelas edit gambar guna PowerPoint. Cikgu boleh mute kan? You can unmute. Okay, boleh. Next class. Yeah. Cikgu, hello. Ya, saya. So yang itu form yang tadi kita scan punya tu, so kita perlu sekarang isi ke? Sekarang submit ke apa? Yes, isi sekarang untuk dapatkan sertifikat anda, right? Now, immediately you fill up now. Yes, you fill up Sekarang now. Yes, you fill up now. And then you just wait for 1 hour time, then your certificate will direct to your email, alright? Give us 1 hour time, yeah. So siapa yang tak dapat sertifikat anda, jangan lupa untuk contact Rizky Talian Hikmat Pelanggan, bagi tahu yang you tak ada cert itu dan kita akan bantu anda untuk dapatkan sertifikat itu dalam masa 24 jam, alright? 24 jam iaitu 1 hari sahaja. So sekarang siapa yang belum scan QR code, jangan lupa untuk scan ataupun klik link yang diberi dalam chat untuk dapatkan sertifikat anda. Cikgu ada orang tanya ada Instagram tak? Instagram. Boleh cari saya dekat Facebook lah. Saya ada Facebook. Okay. So you can look for me on Facebook. Saya tak ada Insta. Ada Insta tapi tak aktif. So I'm active on Facebook ya. Okay. Alright, so kalau tak ada apa-apa soalan lagi, kita akan tutupkan Zoom ini sebab masa tidak banyak lagi, sudah pukul 10 malam. So kita akan ucapkan terima kasih kepada Cikgu Azmi untuk sesi ini dan terima kasih kepada semua yang datang untuk kelas hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam kelas lain, alright? Jangan lupa daftar juga untuk kelas lain, okay? Okay, jadi terima kasih kepada semua. Alright, terima kasih semua. So, bye. Bye-bye. Good night and stay safe everyone. Alright, Okay, good night. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.